Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ni kita bertemu untuk kita menunaikan solat tarawih, solat Isya berjemaah, tazkirah, sementara untuk kita nak selesaikan program kita pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. 2-3 hari ni kita ada bising isu memanggil orang bukan Islam bukan dengan panggilan kafir. Isu besar lah. Jadi perbualan dekat media sosial terutamanya sekali, ada orang pergi spin, dia pergi tukar, dia kata lepas ni kita kena baca ayat Al-Quran bukan qul ya ayyuhal kafirun, tapi dibaca qul ya ayyuhan non-muslim. Yang cakap tu bukan orang biasa juga, orang yang belajar pendidikan agama sampai PhD dan berjawatan dalam kerajaan juga dia bising hasil daripada satu video yang disampaikan oleh salah seorang menteri di Malaysia. Tapi sedihnya video tu telah dipotong pendek, walhal asal video tu panjang. Dia kadang-kadang kita terimalah satu hakikat, kadang-kadang ada benda tu bila dia panjang kita pendekkan, nanti dia jadi salah faham. Benda tu memang boleh berlaku lah. Bukan semata-mata kita, bahkan Quran yang kita baca pun kalau kita baca pendek tak habis boleh memberi implikasi salah faham. Contohnya fawailul lil musallin, celakalah orang sembahyang. Di waktu situ je ada salah faham. Rupanya sembahyang pun jadi celaka pula. Rupanya ada sambungan ayat Quran tu kan, iaitu mereka yang sembahyang itu lalai. Jadi kalau kita tengok kita sendirilah, contoh anak buat ada seorang pakcik duduk dekat UPM, dia dah minta sedekah kat situ. Tiba-tiba ada seorang budak UPM ni rasa kesian. Jadi budak UPM ni pergi jumpa pakcik minta sedekah tu. Dia kata, jom pakcik kita pergi makan, saya nak belanja pakcik makan. Pergilah makan. Tengah-tengah duk makan tu dia berbual. Jadi budak ni tanya pakcik, pakcik ni tak ada anak ke? Ada anak, berapa orang anak? 2 orang. Oh, 2 orang anak tu kat mana pakcik? Ada seorang duduk kat UIA, ada seorang duduk kat UKM. Dia budak ni kata, pakcik ni, dia ni minta sedekah. Rupa-rupa je anak dia duduk kat UIA, duduk UKM. Bukan biasa pakcik ni duduk sembang. Tiba-tiba budak ni terfikir, anak pakcik 2 orang duduk kat UIA dengan UKM tu dia buat apa? Dia belajar apa? Buat master ke buat PhD? Tak ada, minta sedekah macam pakcik juga. Jadi dia salah faham. Salah faham tu boleh berlaku sebab cerita tu tak habis. Jadi video yang panjang, kadang-kadang kita cerita benda lain dalam video yang panjang, bila dipendekkan dia lain pula orang faham. Banyak kesan lah. Kalau orang cerita anak sendiri pun pernah berlaku lah, sampai masuk penjara lah aku ni. Jadi maksudnya yang panjang tu bila ada orang yang tak bertanggungjawab, dia potong-potong, akhir sekali lain yang cerita, lain yang dipaham. Itulah realiti berlaku. Tambahan pula pada hari ni, kita ni dah ditimpa satu fenomena generasi TikTok. Gen TikTok ni yang panjang tu semua nak pendek. Dia nak faham satu benda tu kurang 2 minit. TikTok tu lah kan, pak tengok tak ni tu. Lepas tu dia faham lah yang kadar 2 minit. Dan itu realiti yang berlaku di negara kita, dan bukan negara kita je, dunia pada hari ni. Dan itulah yang telah menimpa kepada seorang kawan kita lah, salah seorang menteri dekat Malaysia kan. Jadi sebenarnya macam mana tu isu dia? Kalau ingat balik tahun 2019, jadi satu isu pernah berlaku di Indonesia. Ada Indonesia ni satu badan, dia panggil NU, Nahdlatul Ulama Indonesia. Mereka ni dah mencadangkan kepada orang-orang Islam, kalau boleh kita jumpa orang bukan Islam ni, kita jangan panggil kafir kat dia orang, kita panggil non-Muslim. Kata NU lah.
Jadi NU ni bila dia beri cadangan macam tu, dia orang wacanakan tajuk itu. Dan rupa-rupanya sebelum tu dah ada dah ulama yang mencadangkan sebegitu. Dan ulama tu pun contemporary, terkenal dalam dunia, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sampai dia tulis buku lah tentang isu ni, Al-Khitab Al-Islami, komunikasi Islam dalam era globalisasi. Sebab kita hari ini kita berkomunikasi bukan sesama kita, tapi sudah merentasi. Dia bukan merentasi antara Muslim dan non-Muslim, tapi antara negara yang majoriti Muslim dengan negara yang majoriti bukan Islam. Realiti hari ini kan, kita ni tak boleh nak kata aku nak duduk sama-sama aku je. Tak boleh. Hari ni aku mesti duduk dengan orang lain juga. Itu realiti. Maka macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang yang beza agama dengan kita, yang orang yang bukan Islam tu kalau komunikasi dengan kita, dia tak jadi takut dengan Islam. Dia lagi rasa nak dekat dengan Islam. Orang nak gambarkan Islam tu teroris, jadi orang bukan Islam bila berkomunikasi dengan kita, Islam ni bukan teroris sebenarnya. Kita nak ubah cara fikir tu kan. Qaradawi tulis 2000, dia tulis tu 2014. Dia tulis. Jadi bila timbul isu dekat Indonesia tu, anda tulis artikel masuk dalam Syakini, 2 artikel panjang. Anda tulis kes dekat Indonesia, pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan rupa-rupanya kalau kita tolak lebih kurang 600-700 tahun sebelum ni, dah ada dah ulama tulis kitab isu ni. Nama ulama tu Ibn Nujim Al-Misri, nama ulama. Tulis dah. Tapi yang duduk di sini anda rasa diorang ni tak baca kitab kot. Kalau diorang baca kitab, mesti diorang tak akan jadi isu. Tapi yang boleh jadi isu tu sebab datang daripada orang-orang yang pertama dia tak baca kitab, yang kedua dia suka mencipta isu untuk nak timbulkan sentimen. Realiti kan. Jadi kalau orang tanya kita lah, yalah yang isu tu isu lah. Cuma orang tanya kita, sebenarnya Islam ni dia tengok benda ni macam mana tu isu dia. Betul ke? Kita ni kalau jumpa orang kafir jangan panggil, "Oi kafir." Tak boleh. Dah lah kalau kita fikir balik, kawan kita kadang-kadang berkawan orang bukan Islam, lama dah ada kita panggil dia, "Oi kafir." Ada? Ada? Tak tahu lah. Dulu cikgu kan. Cikgu dulu kan. Tak tahu. Ada kawan-kawan cikgu, kawan-kawan masuk kelas, "Oi kafir, apa khabar?" Yang kafir tu kata, kau biar betul." Jadi sebenarnya Quran ada tak ajar macam tu? Ya, kita ada jumpa perkataan kafir dalam Quran, kita jumpa perkataan munafik dalam Quran, kita jumpa perkataan musyrikin dalam Quran, kita jumpa perkataan fasik dalam Quran. Dan perkataan tu ada, tapi bila kita berkomunikasi dengan pelaku maksiat, yang kalau terma Al-Quran tu fasik lah kan, sama-sama Muslim tapi dia tu melakukan dosa, kita panggil wahai fasik. Ada kita panggil macam tu kat dia? Betul kan? Benda tu memang kita pun tak buat sebenarnya. Dan bila kita baca Quran, masalah besar pada orang Islam, dia suka baca Quran, dia hanya ambil daripada 3 perkara. Dia ambil fiqh, dia ambil akidah, dia ambil syariat, dia ambil tasawuf. Padahal Quran tu dia ada banyak perkara. Sebab Al-Quran itu dia mengajar cara kita nak hidup. Jadi kalau kita sebut cara nak hidup, dia bukan 3 perkara je, banyak perkara lagi yang diajar kan. Dan antaranya Quran yang ajar pada kita teknik berkomunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dia bukan Quran je. Kalau kita nak pergi pada tradisi orang Melayu pun ada. Betul tak? Ni jumpa Datuk, ada orang pergi jumpa panggil dia, Bakrin, padahal dia budak lagi. Kelompang sebiji budak tu tahu. Betul tak? Mestilah ada hormat Datuk, pakcik, haji. Ini adalah perkataan-perkataan yang kita guna, teknik komunikasi orang Melayu. Cuma orang Melayu ni dia ada lagi hebat daripada orang Arab lah segi komunikasi dia. Anak muda kalau lintas depan orang tua, dia kena tunduk. Betul? Ini orang Melayu, dia kena olok tangan bawah sikit, tunduk sikit. Orang Melayu. Kalau tak buat, biar dak budak ni. Itu teknik komunikasi sebenarnya. Tapi komunikasi itu dia tak berlaku kat negara Arab, dia lain pula. Orang Arab dia tak ada masalah langkah-langkah kepala, tekan kepala orang. Itu okey bagi orang Arab, tapi orang Melayu tak boleh pula. Anak masa belajar Pakistan, kita belajar Pakistan ni, kita tak duduk atas kursi, duduk kat bawah. Jadi semua penuh pelajar ni. Yang pelajar kat depan tu tiba-tiba dia rasa nak terkencing, dia nak pergi bilik air, dia langkah kita macam tu, langkah-langkah. Kadang-kadang dia pegang kepala kita, tekan, kita pun sengit macam tu. Pada dia Pakistan okey, tapi anda tanya kalau teknik komunikasi itu di Malaysia boleh tak? Kau jangan, kena tomoy mamak tu. Betul kan? Dia itulah teknik komunikasi orang Melayu.
Kita dekat negara Pakistan, kita bergurau, kita boleh ketuk kepala. Ambil kertas, ketuk atas kepala. Okey, orang dia boleh gelak lah. Tapi kalau kat Malaysia, kita bergurau, kita ambil apa-apa ketuk kepala. Boleh orang Malaysia? Jangan. Tapi kalau kat Malaysia, kita bergurau, kita pergi ketuk punggung dia. Faham? Ni bukan lelaki perempuan, sama-sama lelaki. Okey orang Malaysia, pergi Pakistan boleh tu. Aku mampuslah dia buat keluar senampang gajah tu. Tu lain. Pakistan ni dia ada teknik komunikasi orang dia, teknik komunikasi orang Melayu. Dia lain tau. Kalau kita duduk banyak tempat kita berjalan, kita akan faham. Oh, dia ada benda boleh, ada benda tak boleh. Dekat Malaysia ni ada benda boleh, ada benda tak boleh. Kita berjalan dekat jalan tu berjalan berdua macam tu. Kat Malaysia tu tak boleh dia macam tu sebab nanti kena langgar orang. Pergi dekat Pakistan itu okey. Kita tengok orang Bangladesh mula-mula sekali sampai Malaysia, jalan tu dia berjalan dua macam tu. Yang kita nak lewat kereta dia tak boleh sangkut kat belakang dia kan. Mulalah kita nak horn. Kenapa Bangla awak macam tu? Sebab negara dia memang macam tu. Budaya orang dia berjalan memang macam tu. Dia tak ada berjalan susun belakang macam beratur tu. Budaya orang Pakistan, budaya orang Bangladesh. Jadi ni orang panggil macam mana manusia ni berkomunikasi antara satu dengan yang lain berasaskan kepada budaya. Kita tanya pula satu soalan. Quran pula macam mana? Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala ada tak cela orang Yahudi? Ada. Dia guna ayat tu kita dengar, ni marah betul ni. Tapi bila dia guna perkataan-perkataan, bila dia menggambarkan tentang keburukan, dia akan guna perkataan Yahudi. Tapi bila Yahudi yang dia dah kutuk gila-gila tu, yang teruknya perangai dia orang didedahkan oleh Quran, tapi bila Allah Ta'ala panggil tu, Allah Ta'ala tak kata wahai Yahudi, Allah Ta'ala panggil ya Bani Israel. Betul kan? Ya Ahlal Kitab. Taklah kenapa yang ni Yahudi, yang ni Bani Israel, yang ni Ahlul Kitab. Kenapa dia tak kena wahai Yahudi? Kan senang. Sampai kita yang belajar Quran ni kata sekejap Bani Israel, sekejap Yahudi. Mana satu sebenarnya? Apa beza? Betul kan? Kita pun jadi sebenarnya macam mana? Itulah sebab tu orang Malaysia ni dia belajar Quran, dia lebih suka kepada tajwid. Jarang sangat yang suka Quran tu dari sudut penghayatan. Betul tak? Tadabbur Quran ni agak, sebenarnya kalau budaya Malaysia pun kalau ada buat, agak baru sebenarnya. Anda rasa ni kawan-kawan daripada Abim, daripada Ikram, sekarang ni suka mempopularkan budaya tadabbur Al-Quran. Kita dah ada dah tu, orang dah start buat budaya tadabbur Quran. Baguslah. Kalau sebelum ni Quran ni agak-agak orang nampak apa? Tu yang berlaku tu lah. Orang tak, bukan salah, buat je lah apa masalah tu. Yang tak boleh macam nak cerita itulah yang kita ada sebut dalam kuliah kita, kuliah hadis tu kan. Mutrib. Ingat istilah anak, mutrib. Iaitu dia ambil Quran, dia lagukan Quran dalam bahasa, dalam lagu-lagu jahiliah. Kan? Ada kadang bukan lagu jahiliah, lagu-lagu biasa yang tak ada kaitan dengan Quran, dia lagukan Quran dalam lagu hamba Allah tu. Macam mana sebut hari tu lagu Quran Langgam Jawa. Ingat itu? Kalau rajin buka dalam YouTube tu tengok dekat Indonesia ada dah buat tu. Indonesia dimulai pada era Jokowi masa presiden yang itulah. Dia buat majlis baca Quran. Quran itu dia guna langgam Jawa. Lagu Jawa tu. Anda tak tahulah apa panggil tu. Anda tengok dalam YouTube dia langgam Jawa. Anda pun guna perkataan tu juga lah. Tahu kita tengok macam main kuda kepang tu lah. Kan? Macam Anda pernah sebut hari tu, kawan Anda masa Anda hafal Quran dulu, dia baca surah Amma Yatasa'alun tapi bunyi lagu Popeye. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Macam lagu Popeye kan? Bukan macam memang lagu Popeye lah. Kan? Yang tu yang kata tak boleh tu. Itu memang sepakat ulama kata tak boleh. Tapi ada satu lagi yang berlagu biasa ni, yang kita berlagu biasa ni, macam kita Syekh Sudaisi, Al-Khusari, Syekh Abdul Basit, ingat dulu. Syekh Abdul Basit baca Quran buat tu kan? Yang nafas dia panjang tu. Yang tu memang boleh. Sebab memang ada hadis Nabi kata laisa minna lam yatawanna al-Quran. Bukan dengan kami orang baca Quran tu dia tak berlagu. Tapi kalau lagu jahiliah tu tak boleh lah. Tak apalah. Yang tu kita nak cerita tentang budaya kita orang Melayu. Bila kita sebut baca Quran, kita nampak tu yang kita besar tu berlagu. Bagus, tak ada apa pun. Bukan isu sangat. Belajar tajwid, bagus. Sebab baca Quran dengan tajwid itu memang dituntut. Quran kata warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tajwid.
Kita tekan tajwid. Tapi kadang-kadang jadi melampau pula. Dia belajar tajwid, dia belajar satu tajuk dalam tajwid itu dia panggil sifat huruf. Ni mesti jangan dengar kan. Dia kalau belajar tajwid, dia ada satu tajuk sifat huruf. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Segi makhraj betul dah, tapi segi sifat huruf dah salah. Rasa macam okey kan. Anda baca ni masuk okey kan. Bismillahirrahmanirrahim okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Sama ke beza sih? Macam sama macam sama. Sebenarnya beza. Bismillahirrahmanirrahim. Ba nak tu tebal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ba tu dah nipis. Itu bagi sifat huruf. Ada orang ni dia belajar sifat huruf tu kuat sangat, dia belajar sampai dia semayang pun jadi confused. Dia baca alham, tak berapa hal lagi tu. Alham lagi, alham lagi. Jadi Pak Imam terokok, dia tak ambil lagi alham tu. Lagu tak? Lagu lah. Tak, dia belajar sifat huruf tu bagus tu bang. Tak ada apa pun Cuma yang kau belajar sampai kau was-was di Quran tu kenapa? Itu masalah dia. Sepatutnya bukanlah was-was. Patutnya. Tapi ada orang jadi macam tu. Okeylah, belajar Quran situ tu okey. Tak ada apa-apa. Belajar Quran nak kenal sifat huruf. Belajar Quran sebab nak berlagu. Okeylah. Cuba kita up sikit lagi. Macam mana kita nak belajar Quran, tapi belajar itu untuk nak faham dan menghayati Al-Quran. Apa yang Quran tu ajar dalam kehidupan manusia. Yang tu besar. Barulah kita ni yang dikatakan Jailul Quran, generasi Al-Quran. Kita belajar Quran tapi tak pernah jadi generasi Al-Quran. Kan? Berlaku kan? Jadi kalau kita belajar dalam Quran, kita belajar pemanaan, penghayatan Quran, banyak benda yang Quran ajar. Anak sebelum ni pun anda pernah cerita macam mana Quran tu ajar macam mana nak mengurangkan sesuatu kerosakan yang pasti akan berlaku. Kerosakan tu memang akan berlaku. Yang pertama nak hilangkan kerosakan itu. Tapi kadang-kadang kita nak hilangkan kerosakan yang mutlak itu memang tak mampu. Makanya kita terpaksa kurangkan kerosakan. Kita sakit, maka ubat nak bagi sihat. Tapi kadang-kadang maka ubat tak sihat-sihat, maka kita fikir maka ubat untuk nak kurangkan sakit. Ada tak? Adalah. Contoh orang kucing manis. Orang kucing manis maka ubat tu kadang tak baik kucing manis dia. Tapi sekurang-kurang darah dia tu tak naik tinggi. Betul kan? Dia ada tu. Teori perubatan. Itu teori perubatan. Kita cuba cari. Quran ada tak cerita benda macam tu? Ada. Apa kata tak ada? Ada. Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Jibril AS datang pergi jumpa Nabi. Tanya, Nabi Muhammad nak semayang menghadap ke mana? Baitullah ke Baitul Maqdis? Dekat Mekah menghadap arah Baitullah Al-Haram. Sampai ke Madinah, malaikat bagi dua pilihan. Nabi kata aku nak menghadap arah Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Sebab dekat Madinah ada Yahudi, kat Mekah tak ada Yahudi. Orang Yahudi bangga Baitul Maqdis. Harapan jika kita semayang menghadap arah Baitul Maqdis, orang Yahudi masuk Islam. Harapan Nabi. Okeylah semayang. Malaikat pun proceed. Allah Ta'ala proceed. Okey, tafadhal semayang. Menghadaplah arah Baitul Maqdis. Menghadap-menghadap orang munafik pergi goreng. Tengok Muhammad. Agama dia tu sebenarnya ciplak daripada Yahudi. Lah kau tu pula spin. Nabi Muhammad kata, lama kau kita nak lain jadi benda lain. Kita harap Yahudi tu masuk Islam. Munafik pergi goreng. Agama Islam ciplak agama Yahudi. Nabi tak puas hati. Macam mana nak buat? Nabi pun minta, ya Allah tolonglah saya doa. Cukup dah menghadap arah Baitul Maqdis, menghadap balik arah Baitullah Al-Haram. Makbul tak doa Nabi? Makbul lah. Tapi nak boleh ke makbul tu lama, 17 bulan. 17 bulan baru makbul. Jadi bila 17 bulan baru nak makbul, kita tolak 2 tahun sebelum tu. Apa ni 2 bulan sebelum tu, itu 15 bulan. Allah Ta'ala turun Al-Quran. Sebelum 17 bulan tu kan. 15 bulan tu Allah Ta'ala turun Al-Quran. Allah Ta'ala kata sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang bodoh ni kata Allah bakal bercakap. Orang bodoh ni bakal bercakap, kenapa Muhammad ni dia tak teruskan menghadap arah Baitul Maqdis? Kenapa dia tukar arah kiblat? Katakanlah Muhammad kepunyaan Allah timur dan barat, dan Allah Ta'ala jalannya lurus, kata Allah. Nabi pun baca, orang Yahudi dengar, orang munafik dengar, orang Islam dengar, orang Nasrani dengar, semua dengar. Orang bodoh bakal bercakap, orang bodoh bakal mempersoalkan, orang bodoh bakal mempertikaikan kalau kita menghadap arah Baitullah Al-Haram balik. Quran beritahu kan? Lepas tu dah viral, turun Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, kami tengok muka kamu Muhammad, doa tengok kat langit. Doa ni tengok lenggok ke langit.
Lenggok, orang Kelantan panggil lenggok. Kan? Lenggok tengok kat langit. Kita faham apa sini? Mendongak. Dongak tengok kat langit kan. Dia tengok kat langit, lepas tu kami tengok Muhammad, bersungguhnya kamu berdoa itu. Maka menghadaplah kamu ke arah kiblat yang kamu minta. Jadi bila tuai Quran, menghadaplah arah Baitullah Al-Haram. Bila menghadap arah Baitullah Al-Haram, ni orang-orang munafik ni, dia ni memang nak cari point. Dia memang nak cari isu. Macam kita sekarang lah, silap sikit memang dia goreng pakai mic. Macam sekarang berlaku kan. Nak cari isu tu lah. Tapi bila Quran dah kata sebelum ni, orang bodoh bakal bercakap. Bila tuai Quran menghadap arah Baitullah Al-Haram, orang munafik nak bercakap. Kalau bercakap bodoh, last kali tak bercakap. Betul kan? Hebat strategi Quran. Hebat Quran. Dia tahu, ya, kalau kita fikir dalam budaya politik pada hari ni pun, kita silap sikit, orang akan serang gila-gila. Jadi sebelum tu kita dah create isu, macam mana nak memastikan serangan itu berkurangan. Jadi Quran ni dah create isu. Orang bodoh bakal bercakap. Bila tu Quran menghadap arah Baitullah Al-Haram, orang munafik kalau bercakap nanti orang kata bodoh. Biar dia diam. Wah, hebat Quran. Hebat Quran. Pernah tak kita tengok Quran dia ajar macam tu? Jangan orang bincang. Kita Quran, ni dia semayang macam ni, puasa macam ni, anak bulan, sedap lah kita syarah tu. Segitu yang kita nampak tu. Yang segini ni kita tak nampak ni. Ada satu lagi yang Quran ajar ni, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang bila kita nak cakap dengan orang. Quran ajar. Anda pernah cerita dalam kuliah hadis kita kan, ada seorang sahabat tu namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Seorang lelaki yang segak. Dia handsome, smart, dan dia ni sadar, badan dia sadar. Kalau bahasa sekarang ni kaki gym. Dia suka main gym, badan dia sedap lah, sadar kan. Dia ni orang kafir. Masa tu lah, belum masuk Islam, dia kafir. Dia ada pengikut dia ramai. Terkenal dengan kekufuran dia. Tapi bila dia jumpa Nabi Muhammad, Nabi ra'i, dia ra'i sungguh. Nabi ra'i sembang, ambil kain, bagi kain dekat dia, lapik duduk. Dia ni pula bila datang rumah Nabi, Nabi lapik duduk, dia tak tergawak, dia tarik pula kain Nabi, dia bagi pada Nabi. Ingat ada cerita sebelum ni? Ni ada cerita kan? Last tu masuk Islam lah kemudian kan? Sahabat Nabi dia tengok, apa kau hormat sangat? Mamat tu kan kapai. Macam kita lah tu. Orang kita macam kapai tu, kapai. Kalau sekarang tambah sikit, kau tahu DP. Kalau kita sekarang kan, kau tahu dia kapai tu. Nabi Muhammad kata apa kat sahabat? Nabi kata, idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Kata Nabi, idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Nabi kata, kalau datang kepada kamu seseorang yang cukup dimulai oleh satu kaum, kaum tu cukup muliakan dia, fa'akrimu, kamu kena muliakan orang itu. Dia tu memang jahat lah, kafir lah, macam-macam lah dia buat kan. Tapi kalau datang kat kita, Nabi kata kena hormat dia sebab dia ada pengikut dia. Faham? Pernah tak kita fikir? Itu kan salah satu teknik komunikasi. Betul kan? Dia ajar tu, ajar. Sebab mungkin Mamat ni, dia tak akan masuk Islam mungkin. Tapi pengikut dia. Kita ni, contoh, ni jarang orang sebut. Zakat kepada orang bukan Islam. Itu dah jadi isu sekejap. Boleh ke bagi zakat kepada orang kafir ni? Soalan, boleh ke bagi zakat kepada orang bukan Islam? Kita di sana nampak zakat ni hanya diberi kepada mu'allaf. Betul kan? Kita faham. Tapi pernah tak kita dengar orang bahas apa makna mu'allaf? Mu'allaf yang kita faham ni orang baru masuk Islam lah. Betul tak? Dekat kampung Nata ada seorang Haji Muhammad. Dia Cina masuk Islam lama dah. Sampai sekarang orang panggil Cina mu'allaf. Sampai sekarang Haji Mu'allaf. Mu'allaf tu bawa apa? Anak dia tu pun dah umur 40 tahun. Anak dia tu umur 40 tahun. Masa dia masuk Islam tu dia tak ada anak lagi. Kan? Anak dia sembahyang anak lah. Anak dia tu. Tapi kalau jumpa Haji Mak mana? Haji Mak mu'allaf. Mu'allaf. Takkanlah orang macam tu dapat zakat kot. Kan? Dia tu dah lama masuk Islam. Sebab orang Melayu kita faham apa tu mu'allaf? Orang baru masuk Islam. Padahal kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi tu kata, yang dikatakan mu'allaf ni, yang pertama orang bukan Islam yang baru masuk Islam. Satu. Yang kedua, dia masih kafir, tapi ada harapan nak masuk kepada Islam. Dia kafir lagi. Tapi kita nampak dekat-dekat dah ni, dekat-dekat dah ni. Jadi kita pun bagilah zakat ke dia. Harapan dia dengan dekat-dekat lagi duit terus masuk Islam. Satu. Yang ketiga, Imam Qurtubi sebut,
seorang pemimpin, orang bukan Islam, yang mempunyai pengikut yang ramai, kita bagi zakat pada dia, menyebabkan pengikut dia tertarik hati dengan Islam. Nak tarik tu kan. Itu pun malah. Kenapa Quran, kenapa Islam dia ada ajar-ajar macam tu? Inilah orang panggil teknik komunikasi. Nak menarik hati orang dengan kita supaya orang ni tak jauh daripada kita. Betul kan? Ni Islam. Sebab tu Ana selalu cakap, kat mana-mana sebut, terutamanya kat sini lah, Nabi Muhammad sampai kat Madinah, orang Islam ni 40 orang je mula-mula sampai tu kan. Nabi sampai 1 Hijrah, Nabi wafat 11 Hijriah. Ana selalu ulang lah, wafat Nabi 11 Hijriah. Maksudnya Nabi ni sampai Madinah dengan wafat tu 11 tahun lah dekat Madinah kan. Daripada 40 orang sampai Nabi wafat, nak cari orang kafir dah susah dah. Betul tak? Madinah tu Nabi sampai, majoriti tu bukan Islam. Yang Islamnya 40 orang, Nabi mula-mula sampai. Tapi bila Nabi wafat, nak cari orang kafir tu jadi susah. Mana orang kafir? Susah. Sebab semua pakai Islam dah. Sebab Nabi ni, dia tengok orang kafir, dia fikir macam mana nak bagi si kafir tu jadi Islam. Hari ni kita pergi dekat mana-mana pun orang Islam, sampai susah nak jumpa orang kafir. Makanya pun kita fikir, tengok orang sembahyang jemaah, macam mana kita nak kata orang tu kafir pula? Betul? Betul aku dah. Dan cerita kafir-kafir korang ni bukan datang daripada orang jahil tau, datang daripada mulut ustaz. Betul kan? Dia ceramah-ceramah, ni kafir, ni kafir, ni kafir, ni kafir. Jemaah ni bila dengar aku lah, dia tengok kamera sebelah. Ni kafir ni. Berlaku tak? Ni real tau, real. Sebab apa? Belajar Quran tak ambil teknik komunikasi Al-Quran. Tak nak ambil teknik komunikasi Al-Quran. Quran ajar. Dia nak cerita kejahatan orang Yahudi. Apa dia jahat dia? Selewengkan Al-Quran. Maka Allah Ta'ala guna ayat, perkataan dia cukup tajam. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah lashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mendakwa itu datang daripada Allah. Kasar tak ayat tu? Kasar. Dia kena wail. Celaka kan? Orang Yahudi yang sembunyikan kandungan Al-Quran, sembunyikan kandungan Alkitab. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan daripada keterangan dan bukti, yang mereka sembunyikan itu, orang itu mendapat laknat daripada Allah, dapat laknat daripada orang yang melaknat. Kasar tak ayat tu? Kasar, tajam Tapi bila sampai Allah Ta'ala panggil orang Yahudi, dia kata apa? Ya Bani Israel. Betul tak? Wahai Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Kenapa dia kata ya ayyuhal yahuda wan nasara? Ambil kau puas hati. Sebab perkataan Yahudi kan ada dalam Quran. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan terada terhadap kamu Yahudi dan Nasrani. Tengok, Yahudi. Sebab apa? Ayat itu dia menceritakan betapa degilnya orang Yahudi tu. Jahat Yahudi ni, dia sebut Yahudi. Tapi yang jahat tu, yang jahat Yahudi jahat tu, bila panggil ya Bani Israel, ya ahlal kitab. Betul tak? Jadi kita ni kadang jumpa orang bukan Islam, kita jumpa, oi kafir. Kita panggil kat dia tu. Dia tu pun dalam agama dia kadang-kadang ada juga perkataan kafir. Orang Kristian lah. Orang Kristian ni perkataan kafir tu ada agama dia. Kita pergi, oi kafir. Dia dengar, hati kita cakap, kau lah kafir. Kan? Dia kata kita kafir balik sebab agama ni pun ada perkataan tu juga. Jadi segi teknik komunikasi, bagus ke kalau kita berkomunikasi macam tu dengan dia? Dia bukan mendekatkan tau, dia menjauhkan kita daripada, menjauhkan mereka daripada Islam. Betul kan? Yang tu yang Qardawi cakap dalam kitab dia tu. Itulah yang Ibn Nujim kupas dalam kitab dia tu. Itu yang NU cuba cadangkan tu. Dan itulah yang orang dipahami daripada teknik komunikasi yang diajar di dalam Al-Quran. Dan itulah yang disebut oleh menteri itu. Faham tak? Itu yang Qardawi cakap, ialah menteri itu bapak dia Dr. Sidi Fadil. Kita pun kenal siapa Dr. Sidi Fadil kan? Dia lama dah ada kempen macam mana kita nak ajak orang kepada Islam. Islam itu perlu rahmah, bukan marah-marah. Ingat dia punya statement. Allahyarham Dr. Sidi Fadil, dia ada berucap. Dia kata Islam itu sifatnya rahmah, hakikat kitanya marah-marah. Kata dia.
Kenapa kita nak menampilkan Islam itu marah-marah, sedangkan yang ajarnya adalah rahmah. Betul kan? Sini pada lah. Tu ayat dia lah. Itu kita tu cipta ayat dia je. Tujuannya nak dekatkan umat kepada Islam. Itu je sebenarnya. Tapi kenapa jadikan isu? Puncanya datang daripada hati. Sini punca kita. Nabi kata, ala inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Kena ingatlah, dalam tubuh jasad manusia ni seketul daging. Yang ni okey, yang lain pun okey. Yang ni buruk, yang lain pun akan jadi buruk. Yang ni tu namanya hati. Ni kalam ni prejudis ni. Geramnya nak cari isu tak ada ni. Sinilah semuanya. Maka keluar ada tu macam tu lah. Makanya dia pun pergi Quran. Lepas ni baca kuliah ayuha non muslim. Kau tu pula. Ini semua masalah kat sini Kita yang penting kita faham Quran betul-betul. Boleh insya-Allah. Yang ni lain kali cukuplah, itulah tazkirah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.